Artis berbakat Lothar, yang nama sebenarnya ialah Lothar P. Edwin Edin, telah menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, pada sekitar jam 10.12 malam semalam Miders, meninggalkan dunia hiburan tempatan dalam suasana duka dan kehilangan yang mendalam. Berita pemergiannya disahkan oleh sumber terdekat keluarga yang menyatakan bahawa penyanyi dan pelakon kesayangan ramai itu telah lama bergelut dengan masalah kesihatan sebelum disahkan meninggal dunia. Suasana di hospital dikatakan sunyi sepi saat detik terakhirnya tiba. Hanya beberapa ahli keluarga terdekat berada di sisi menatap wajah insan yang pernah menghiburkan jutaan hati rakyat Malaysia. Lothar bukan sekadar nama dalam industri hiburan. Beliau adalah simbol ketabahan, perjuangan, dan semangat yang tidak pernah luntur, meskipun perjalanan hidupnya tidak mudah. Dilahirkan di Sabah, Lothar mula dikenali setelah menyertai pertandingan nyanyian yang memperkenalkan suaranya yang unik serta kepribadiannya yang sederhana. Dari pentas kecil di kampung halamannya hingga ke layar kaca nasional, setiap langkahnya mencerminkan kerja keras dan cinta yang tulus terhadap seni. Walaupun tidak sering menjadi tajuk utama, nama Lothar tetap menempati tempat istimewa di hati peminat yang mengenalinya bukan hanya kerana bakatnya, tetapi juga kerana sifat rendah dirinya yang sukar ditandingi. Malam semalam, berita tentang pemergiannya tersebar pantas di media sosial, menimbulkan gelombang kesedihan di kalangan rakan artis dan peminat setia. Ratusan ucapan takziah mula membanjiri laman Facebook dan Instagram rasmi miliknya. Ramai yang tidak dapat menahan air mata apabila mengimbas semula kenangan dan persembahan terakhirnya di televisyen, di mana beliau masih sempat tersenyum walaupun tubuhnya kelihatan lemah. Rakan-rakan seperjuangan menggambarkannya sebagai seorang insan yang tidak pernah tahu erti putus asa. Seorang seniman yang hidupnya sederhana tetapi jiwanya besar. Menurut sumber terdekat, Lothar telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth beberapa hari lalu, selepas mengalami komplikasi kesihatan yang semakin serius. Walaupun pasukan perubatan telah berusaha sedaya upaya, keadaannya terus merosot sehingga beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada malam penuh sunyi itu. Jenazahnya kini ditempatkan di rumah keluarga di Kota Kinabalu untuk urusan terakhir sebelum dikebumikan pada hari ini. Ahli keluarganya meminta ruang privasi bagi menghormati saat-saat perpisahan ini, namun mereka turut mengucapkan terima kasih atas doa dan ucapan takziah yang diterima daripada seluruh pelosok negara. Pemergian Lothar meninggalkan kekosongan besar bukan hanya dalam industri hiburan, tetapi juga dalam hati mereka yang pernah bekerja bersamanya. Dalam satu wawancara beberapa tahun lalu, beliau pernah berkata dengan senyuman yang kini menjadi kenangan, "Saya tidak mahu dikenang kerana populariti. Saya mahu dikenang kerana pernah membuat orang gembira." Kata-kata itu kini bergema di setiap tulisan dan ucapan takziah, seakan menjadi wasiat terakhir seorang seniman yang hidupnya dipenuhi cinta terhadap seni dan manusia. Seorang pengarah yang pernah bekerja sama dengannya menulis di media sosial, Lothar tidak pernah gagal membawa sinar ke set penggambaran. Dia selalu datang awal, selalu senyum, walaupun kadang-kadang kita tahu dia sedang menahan sakit. Begitulah Lothar, senyumannya adalah cara dia menyembunyikan kepenatan, dan ketabahannya menjadi inspirasi buat ramai. Dalam ingatan ramai peminat, suara seraknya yang khas dan keikhlasan dalam setiap persembahan akan kekal menjadi warisan seni yang tidak ternilai. Kini, tatkala dunia hiburan Malaysia meratapi kehilangan seorang lagi bintang, nama Lothar P. Edwin Edin akan terus dikenang sebagai insan seni yang memberi lebih daripada yang diterimanya. Malam tadi, di Kota Kinabalu, langit seakan turut berduka, hujan turun perlahan, seolah mengiringi perjalanan terakhir seorang penyanyi yang pernah membuat banyak hati tersenyum. Pemergiannya
bukan sekadar akhir sebuah perjalanan, tetapi permulaan bagi sebuah legenda. Legenda seorang seniman yang hidup dalam kenangan dan cinta mereka yang pernah mendengarnya bernyanyi. Teodak diketahui ramai. Lothar P. Edwin Edin dilahirkan di Ansabah sekitar tahun 1970-an, dan sejak kecil beliau telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap dunia musik dan persembahan. Membesar dalam keluarga sederhana, Lothar sering menghiburkan jiran tetangga dengan suaranya yang serak namun hangat. Suara yang kelak menjadi identiti uniknya di pentas hiburan Malaysia. Beliau bukan sahaja penyanyi, tetapi juga pelakon dan penghibur sejati yang memahami seni bukan sekadar kerja, tetapi sebagai cara untuk menyentuh jiwa manusia. Perjalanan seninya bermula apabila beliau menyertai barter program reality nyanyian Akademi Fantasia (AF) musim keempat PAR. Sebuah titik tolak yang membuka jalan luas buatnya ke dunia hiburan arus perdana. Disitulah penonton mula mengenali sosok Lothar sebagai seorang peserta yang penuh semangat, jujur, dan sentiasa memberikan yang terbaik di atas pentas. Walaupun tidak menjuarai pertandingan tersebut, kehadirannya meninggalkan kesan mendalam dalam hati penonton kerana keaslian dan ketulusannya dalam setiap lagu yang dinyanyikan. Selepas tamat AF, Lothar tidak berhenti di situ. Beliau mula menapak ke dunia lakonan dan hiburan televisyen. Jerton membintangi beberapa drama tempatan dan telefilm, antaranya Kampung Idaman, Rumah Tumpangan Rahsia, serta beberapa siri komedi yang memperlihatkan bakat versatilenya. Dalam setiap watak, beliau menjiwainya dengan kesungguhan, membuat penonton percaya bahawa seni bukan hanya tentang berdialog, tetapi tentang merasai denyut nadi kehidupan sebenar. Dari segi musik, Lothar sempat melahirkan beberapa single popular, seperti Nafas Cinta, Hidup Ini Indah, dan Jangan Menangis Lagi. Lagu-lagu yang membawa mesej positif serta menggambarkan pribadinya yang kuat menghadapi ujian. Suaranya yang berkarakter dan ekspresif menjadikan setiap lagu yang disampaikannya mempunyai emosi tersendiri, kadang sendu, kadang penuh tenaga, namun sentiasa jujur. Gaya persembahannya juga dikenali dengan semangat dan keikhlasan yang luar biasa. Di pentas, beliau tidak pernah berdiri sebagai bintang besar yang ingin dipuja, tetapi sebagai seorang manusia yang ingin berkongsi perasaan dengan khalayak. Penonton yang pernah menyaksikan persembahan langsungnya pasti tidak akan lupa cara beliau menutup mata setiap kali mencapai nota tinggi, seolah-olah sedang berbicara dengan Tuhan melalui musik. Itu adalah gaya Lothar, sederhana namun penuh makna. Selain musik dan lakonan, Lothar turut aktif dalam program amal dan kempen kesedaran sosial, terutamanya di Sabah. Beliau sering tampil di acara community, bukan untuk publicity, tetapi untuk membantu generasi muda yang berminat dalam bidang seni. Seni itu bukan untuk kemewahan, katanya dalam satu temu bual. Ia untuk menyembuhkan hati yang luka. Kata-kata itu kini menjadi kenangan yang menggetarkan setiap kali peminat mengenangnya. Dalam industri yang sering berubah, Lothar kekal setia pada prinsipnya, tidak mengejar glamor, tetapi kejujuran. Itulah yang menjadikannya dihormati oleh rakan-rakan seindustri. Walaupun perjalanan kariernya tidak dipenuhi dengan trofi besar atau kemewahan, warisan seninya hidup dalam kenangan kolektif. Peminat, di setiap pentas kecil, di setiap lagu yang diputar semula di radio, bayangan Lothar masih terasa. Suara yang datang dari hati untuk hati. Kini, selepas pemergiannya, ramai yang mengimbas kembali setiap detik beliau di layar kaca. Setiap senyumannya, setiap persembahan yang menggetarkan emosi. Dari seorang anak kampung di Sabah kepada seorang artis yang disayangi di seluruh Malaysia, perjalanan Lothar bukan sekadar kisah kejayaan, tetapi kisah tentang ketekunan, keikhlasan, dan cinta terhadap seni
yang tidak pernah pudar, meskipun hayatnya telah berakhir. Berita pemergian Lothar P. Edwin Edin telah menggoncang dunia hiburan tanah air, meninggalkan ruang kosong yang sukar diisi. Sejak berita disahkan, media sosial dibanjiri dengan ucapan takziah, doa, dan kenangan indah daripada rakan-rakan artis serta para peminat yang pernah tersentuh oleh suara dan kepribadiannya. Antara yang terawal memberi reaksi ialah penyanyi Zamani, yang menulis di laman Facebook rasminya, "Saya masih terkejut. Lothar bukan hanya seorang sahabat di atas pentas, tetapi seorang insan yang tahu memberi semangat bila kita jatuh. Dia pergi terlalu awal, namun saya tahu dia kini tenang di sisi Tuhan." Sementara itu, pelakon Ellie Mazlain yang pernah bergandingan dengannya dalam sebuah drama turut berkongsi luahan hibah. "Saya masih teringat cara dia menyapa semua orang di set. Sentiasa dengan senyuman, walaupun jelas dia sedang menahan sakit. Dunia hiburan kehilangan satu jiwa yang tulus." Pihak keluarga Lothar dalam kenyataan ringkas kepada media mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendoakan dan menghargai sumbangan beliau sepanjang hayatnya. Abang Lothar adalah insan yang tidak pernah berhenti mencintai musik. Walaupun dalam keadaan sakit, dia tetap menyanyi, tetap tersenyum. Kami sekeluarga berterima kasih kepada semua yang pernah menyokongnya. "Doa kalian amat kami hargai," ujar adiknya, Peter Edwin, dengan suara yang bergetar menahan sebak. Di Sabah, peminat berkumpul di halaman rumah keluarganya untuk memberikan penghormatan terakhir. Beberapa jiran yang mengenalinya sejak kecil menceritakan bagaimana Lothar sering menyanyi di halaman rumah ketika senja. Suaranya bergema lembut di udara, seolah menjadi lagu penenang kampung kecil itu. Bila dia menyanyi, semua orang akan berhenti dan mendengar. Sekarang, sunyi sekali. Tiada lagi suara itu, kata seorang jiran lama dengan mata yang berkaca. Di platform X, Twitter, dan Instagram, tanda pagar salam takziah Lothar dan terima kasih Lothar menjadi trending di Malaysia. Ribuan peminat menulis semula video lama persembahannya, meninggalkan komen seperti "Terima kasih atas suara yang pernah menenangkan kami" dan "Walaupun kau sudah tiada, lagu-lagumu tetap hidup." Salah seorang peminat lama menulis, "Saya masih simpan tiket konsert kecilnya di Sabah tahun 2008. Malam itu, saya menangis bila dia nyanyi lagu Jangan Menangis Lagi. Kini, lagu itu benar-benar terasa." Rakan seindustri yang lebih muda juga tidak ketinggalan menzahirkan rasa kehilangan. Penyanyi Norin Aziz menulis, "Lothar mengajar kami apa itu kejujuran dalam seni. Dia tidak mengejar glamour, dia hanya mahu menyanyi dari hati." Manakala pengarah Abu Hassan M. berkongsi gambar lama mereka di set penggambaran, menulis ringkas, "Kau datang ke dunia ini membawa senyum, dan kau pergi pun dengan senyum." Bagi mereka yang pernah mengenali Lothar, pemergiannya bukan sekadar kehilangan seorang artis, tetapi seorang sahabat, seorang abang, seorang insan yang sentiasa meletakkan orang lain dahulu sebelum dirinya. Di dunia hiburan yang sering keras dan penuh persaingan, Lothar adalah oase kecil, tempat semua orang merasa diterima tanpa syarat. Ramai juga yang hadir ke rumah keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam suasana yang sunyi dan penuh air mata, beberapa peminat dilihat membawa bunga putih dan lilin, meletakkannya di tepi gambar besar Lothar yang tersenyum. Seorang peminat wanita yang menangis teresak berkata, "Dia bukan penyanyi paling populer, tapi dia penyanyi yang paling jujur. Suaranya ikhlas. Kami semua akan merinduinya." Kini, di sebalik kesedihan dan linangan air mata, nama Lothar P. Edwin Edin terus disebut sebagai suara yang pernah membuat generasi jatuh cinta. Bagi ramai, lagu-lagunya bukan sekadar melodi, tetapi kenangan, tempat berlindung, dan cerminan kehidupan. Dalam setiap nota yang pernah beliau nyanyikan,
Masih ada denyut keikhlasan yang membuat orang percaya bahawa seni sejati tidak pernah mati, hanya berpindah tempat dari pentas dunia ke pangkuan keabadian. Malam itu, sekitar jam 10.13 malam, suasana di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, dipenuhi keheningan yang sukar digambarkan. Lampu koridor yang suram, langkah-langkah jururawat yang perlahan, dan bisikan doa daripada ahli keluarga, semuanya bersatu menjadi saksi kepada detik terakhir seorang seniman yang pernah membawa cahaya kepada ramai. Di bilik rawatan itu, Lothar P. Edwin Edin menghembuskan nafas terakhirnya dalam tenang. Di sisi keluarga yang setia menemaninya sejak beliau dimasukkan ke hospital beberapa hari sebelumnya. Menurut sumber terdekat keluarga, Lothar telah lama berdepan dengan masalah kesihatan yang tidak dinyatakan secara terbuka kepada umum. Beliau memilih untuk menyimpannya sebagai urusan pribadi, mungkin kerana tidak mahu membebankan peminat atau menjadikan kesakitannya sebagai tajuk sensasi. Seorang ahli keluarganya sempat berkata, dia tidak pernah mahu orang bersedih kerana dia. Setiap kali sakit, dia akan kata dia cuma penat, bukan sakit. Dia senyum, walau tubuhnya lemah. Kata-kata itu kini menggema di hati semua yang mengenali beliau. Dalam satu kenyataan ringkas yang dikeluarkan oleh wakil keluarga kepada pihak media, mereka menyatakan, kami sekeluarga dengan hati yang berat ingin memaklumkan pemergian abang kami, Lothar P. Edwin Edin, pada malam 18 Oktober 2025, di Hospital Queen Elizabeth. Beliau telah berjuang dengan tabah melawan penyakitnya untuk tempoh yang panjang. Kami memohon jasa baik semua pihak untuk menghormati privasi keluarga pada waktu sukar ini. Walaupun keluarga tidak menyatakan secara terperinci mengenai penyakit yang dihidapi, beberapa sumber dalam industri menyebut bahawa Lothar telah mengalami komplikasi kesihatan berkaitan jantung dan paru-paru sejak beberapa tahun lalu. Namun begitu, beliau kekal aktif dalam aktiviti seni, walaupun pada skala yang lebih kecil, menyanyi di acara amal, program komuniti, dan persembahan khas di Sabah. Itulah Lothar. Walaupun tubuhnya lemah, semangat seninya tidak pernah padam. Salah seorang rakan artis yang juga sahabat lama dari Akademi Fantasia mendedahkan bahawa beliau pernah melawat Lothar beberapa minggu lalu. Dia nampak penat, tapi masih bergurau seperti biasa. Dia sempat cakap, kalau saya tak sempat siapkan lagu baru tu, tolong nyanyikan untuk saya nanti. Saya ingat dia bergurau. Tak sangka itu kali terakhir saya dengar suaranya. Cerita itu membuat ramai sebak, kerana ia menunjukkan betapa beliau telah bersedia dalam diam, bukan untuk menyerah, tetapi untuk melepaskan dengan damai. Dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, Lothar dilaporkan jarang muncul di khalayak ramai. Ada yang menyangka beliau bersara daripada dunia hiburan, namun kebenarannya, beliau sedang bertarung dengan sakit yang hanya keluarga dan segelintir rakan rapat mengetahuinya. Seorang wartawan hiburan yang pernah menemuinya pada 2023 menceritakan, dia masih bercakap tentang muzik dengan mata yang bersinar, tapi saya perasan tangannya menggigil sedikit. Bila saya tanya, dia hanya kata, saya dah tua tapi saya masih hidup dengan muzik. Sikapnya yang enggan menjadikan penyakit sebagai simpati, menjadikan beliau dikagumi ramai. Dalam budaya hiburan yang sering menonjolkan kemewahan dan sensasi, Lothar memilih jalan yang berbeza, kesederhanaan dan keikhlasan. Beliau tidak mencari simpati, beliau hanya mahu terus bernyanyi selagi mampu. Setiap persembahan yang beliau lakukan di tahun-tahun terakhir hidupnya adalah bentuk perjuangan senyap melawan waktu. Beberapa peminat lama yang mengikuti kariernya sejak AF4 masih ingat bagaimana suaranya sedikit berubah dalam persembahan terakhir di sebuah acara komuniti di Sabah pada awal tahun 2024. Dia nampak lemah, tapi bila muzik mula dimainkan, dia hidup semula. Dia nyanyi dengan sepenuh jiwa. Macam itu adalah pentas terakhirnya, kata seorang peminat yang hadir malam itu. Ramai kini percaya bahawa mungkin Lothar sendiri sudah tahu tubuhnya semakin lemah,
namun dia memilih untuk berpisah dengan dunia dalam cara yang paling indah, melalui nyanyian. Di hospital, malam pemergiannya, suasana penuh dengan emosi. Menurut seorang juru rawat yang bertugas, dia tenang. Tak ada kesakitan yang kelihatan di wajahnya, hanya senyuman kecil sebelum dia pergi. Seolah-olah dia sudah bersedia. Momen itu membuat ramai sebak, kerana ia menunjukkan bahwa bahkan di saat-saat terakhir, Lothar tetap memegang prinsipnya, menghadapi kehidupan dan kematian dengan ketenangan seorang seniman sejati. Walaupun beberapa laporan media cuba meneka punca kematiannya, keluarga Lothar menegaskan agar semua pihak menghormati privasi mereka. Mereka menolak untuk memberikan butiran lanjut mengenai keadaan kesihatan beliau, dengan menyatakan bahawa apa yang penting kini ialah mendoakan rohnya dan mengenang sumbangannya kepada seni dan masyarakat. Abang Lothar tak mau jadi berita kerana penyakit. Dia mahu dikenang kerana karya dan senyumannya, kata adiknya dalam satu temu bual pendek dengan akhbar tempatan. Kenyataan itu disambut dengan penghargaan dari masyarakat dan media tempatan, yang memutuskan untuk menulis tentang pemergiannya dengan penuh hormat. Tidak ada tajuk sensasi, tidak ada spekulasi, hanya kenangan, doa, dan penghargaan. Portal-portal berita menyiarkan semula video lama persembahannya di Akademi Fantasia, di mana beliau menyanyikan lagu Sempurna dengan emosi yang tulus. Di ruangan komen, ribuan orang menulis, "Suara ini masih sempurna dalam hati kami." Beberapa hari sebelum pemergiannya, dilaporkan bahawa Lothar sempat dirawat intensif selepas mengalami sesak nafas. Seorang pegawai perubatan yang enggan dinamakan berkata, dia melawan dengan kuat. Setiap hari, dia masih senyum, masih berterima kasih kepada semua jururawat. Itu yang kami takkan lupa. Cerita itu memperlihatkan betapa tabahnya Lothar, seorang insan yang tahu bahawa tubuhnya semakin lemah, namun masih menjaga perasaan orang di sekelilingnya. Pada hari pengkebumiannya, ribuan peminat dan rakan artis hadir memberikan penghormatan terakhir. Di hadapan keranda yang dihiasi bunga putih, suasana hening menyelimuti semua yang hadir. Imam yang mengetuai doa turut menitiskan air mata ketika menyebut nama beliau. Seorang peminat wanita membawa sepanduk kecil bertulis, "Terima kasih atas lagu-lagu yang menemani masa muda kami." Itu adalah bukti cinta yang tidak terhapus oleh waktu. Meskipun punca sebenar kematiannya masih menjadi rahasia keluarga, ramai memahami dan menghormati keputusan tersebut. Dalam budaya kita, ada kesakitan yang tidak perlu dijelaskan. Ada kesedihan yang hanya boleh dipeluk dalam diam. Dan mungkin Lothar sendiri lebih suka begini, meninggalkan dunia tanpa riuh, tanpa kontroversi, hanya dengan doa dan kenangan baik. Beberapa hari selepas pengebumiannya, radio tempatan di Sabah dan Semenanjung mula memainkan semula lagu-lagu beliau sepanjang hari. Dalam satu segmen khas, seorang penyampai radio menutup siaran dengan kata-kata, "Lothar tidak pergi. Dia hanya berpindah ke tempat di mana musiknya boleh terus bergema tanpa henti." Di ruang udara malam itu, lagu "Hidup Ini Indah" berkumandang, dan ramai pendengar menangis. Kini, nama Lothar P. Edwin Edin menjadi simbol ketabahan dan keikhlasan dalam seni. Beliau mungkin telah pergi, tetapi semangatnya, suaranya, masih hidup dalam setiap jiwa yang pernah mendengar. Tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk menggambarkannya selain ini. Dia pergi dalam diam, tetapi meninggalkan gema yang tidak akan pernah padam. Dan di kota Kinabalu, di bawah langit yang redup selepas hujan, angin membawa bisikan yang seolah datang dari jauh. Bisikan yang lembut, berirama, seperti suara Lothar menyanyi lagi. Hidup ini indah, meskipun sementara. Mungkin di tempat lain, beliau sedang menyanyi semula, bukan untuk dunia, tetapi untuk Tuhan yang menciptakan musik itu sendiri. Suasana hibah menyelubungi kota Kinabalu pada pagi 19 Oktober 2025.
apabila keluarga, rakan-rakan, dan ratusan peminat berhimpun bagi memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Lothar P. Edwin Edin. Sejak awal pagi, halaman rumah keluarganya di Kampung Air, tempat jenazah disemadikan sementara, dipenuhi dengan bunga putih, doa, dan tangisan. Udara seolah menjadi berat, seperti seluruh kota itu turut merasakan kehilangan seorang insan yang pernah membawa tawa, lagu, dan harapan kepada ramai. Menurut kenyataan keluarga, jenazah Lothar telah dibawa pulang dari Hospital Queen Elizabeth I, QEH Waru, pada awal subuh, selepas proses dokumentasi perubatan selesai. Di rumah, majelis penghormatan dimulakan dengan bacaan doa dan nyanyian perlahan lagu kegemarannya, Hidup Ini Indah. Suara dari rakaman lama itu bergema di ruang tamu, dan ramai yang tidak mampu menahan air mata ketika mendengarnya. Seolah-olah Lothar sendiri masih berada di sana, mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman terakhirnya. Kakaknya, Mary Edin, menulis dalam satu hantaran di media sosial, dengan kata-kata yang membuat seluruh peminat sebak, dat Jang Buon, Antrai Toy, Lothar, telah kuajoy vao luch 10-13, toingai 18 pas, bual 2025, tai QEH 1, Shinhai Chao Nguyen Cho An Hai. Ungkapan sederhana itu, tanpa hiasan, cukup untuk menggambarkan kesedihan mendalam keluarga mereka. Dalam masa singkat, hantaran itu mendapat ribuan perkongsian, bersama doa dan emoji lilin dari peminat seluruh Malaysia. Majelis pengebumian diatur dengan penuh tertib dan sederhana, sesuai dengan kepribadian Lothar semasa hidupnya. Tiada kemewahan, tiada liputan besar-besaran, hanya kasih sayang yang tulus. Pihak keluarga mengumumkan bahawa upacara pengkebumian akan diadakan pada jam 10 pagi, 20 Oktober 2025 di Tanah Perkuburan Katolik St. John, Likas, setelah upacara keagamaan diadakan di rumah keluarga. Para peminat yang ingin memberikan penghormatan terakhir dibenarkan hadir antara jam 8 pagi hingga 9.10 pagi, sebelum jenazah dibawa ke lokasi pengebumian. Seorang wakil keluarga memberitahu media, Abang Lothar suka ketenangan. Dia selalu kata, kalau satu hari nanti dia pergi, dia tak mahu orang menangis terlalu lama. Tapi melihat ramai yang datang hari ini, kami tahu kasih sayang terhadapnya begitu besar. Rakan-rakan seperjuangan dari Akademi Fantasia AF4 juga hadir memberi penghormatan. Antara mereka ialah Farhan, Rich, dan Velvet, yang masing-masing membawa bunga putih dan mengenakan pakaian serba hitam sebagai tanda hormat. Dalam satu detik menyentuh hati, Rich memegang mikrofon dan menyanyikan beberapa baris daripada lagu Jangan Menangis Lagi. Lagu yang pernah dinyanyikan Lothar dalam pertandingan AF. Semua yang hadir berdiri diam, banyak yang menunduk, dan air mata mengalir tanpa suara. Pihak pengurusan lama Lothar turut membaca satu pesanan terakhir daripada mendiang yang pernah ditulis dalam nota peribadinya beberapa tahun lalu. Kalau satu hari saya tiada, jangan kenang saya sebagai penyanyi, tapi sebagai seseorang yang pernah buat kamu tersenyum walau sekejap. Kata-kata itu membuat suasana bertambah pilu. Banyak mata yang merah, banyak tangan yang menggenggam erat. Tatkala jenazah dibawa ke tanah perkuburan, barisan peminat beratur panjang di sepanjang jalan kecil yang menuju ke kawasan tersebut. Mereka membawa bunga putih, lilin, dan gambar Lothar semasa masih muda. Ada yang datang dari jauh, dari Kuala Lumpur, Kuching, bahkan Brunei, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal buat idola yang mereka cintai. Seorang peminat berusia 60 tahun berkata dengan suara serak, "Saya kenal dia sejak dia nyanyi di AF. Anak-anak saya membesar dengan lagu dia. Sekarang kami kehilangan suara yang pernah isi rumah kami dengan kebahagiaan." Di tanah perkuburan St. John, suasana sunyi hanya diselangi bunyi angin dan doa. Peti jenazah diturunkan perlahan-lahan ke liang lahat, diiringi lagu instrumental lembut yang pernah menjadi latar konsert amal terakhirnya.
Di sekeliling, bunga putih ditabur, dan banyak yang menyalakan lilin sambil berdoa dalam diam. Salah seorang rakan artis, dengan mata berkaca, berbisik perlahan. Dia pergi dengan tenang, seperti dia hidup, tanpa banyak kata, tapi penuh makna. Selepas upacara pengebumian selesai, para peminat mula berkumpul di hadapan papan tanda kecil, bertulis, "Terima kasih Lothar," yang diletakkan di pintu masuk tanah perkuburan. Di situ mereka meninggalkan mesej, surat, dan coretan kenangan. Beberapa kertas bertuliskan kata-kata yang menyentuh hati. "Suaramu mungkin terhenti, tapi gema cintamu kekal. Hidup ini indah, seperti yang kau nyanyikan. Terima kasih kerana mengajar kami erti itu." Beberapa stesen radio di Sabah dan Semenanjung turut mengadakan segmen khas mengenang Lothar, menyiarkan lagu-lagu lamanya sepanjang hari dan membuka ruang untuk peminat berkongsi kenangan. Di udara, suara-suara yang pernah menemaninya di dunia hiburan kini bersatu dalam doa. Seorang penyampai radio berkata, "Hari ini, Malaysia kehilangan satu jiwa seni yang ikhlas. Semoga dia berehat dengan tenang di sisi Pencipta." Dalam dunia hiburan yang sering dilanda gosip dan persaingan, pemergian Lothar menjadi momen refleksi bagi ramai artis muda, bahwa kehidupan tidak hanya tentang populariti, tetapi tentang meninggalkan jejak kasih dan kebaikan. Banyak artis muda menulis di media sosial dengan nada keinsafan. "Kita semua akan pergi suatu hari nanti, tapi biarlah kita pergi dengan kenangan seindah Lothar." Kini, setelah jasadnya disemadikan, nama Lothar P. Edwin Edin terus disebut dalam doa dan ingatan. Di mata peminat, beliau bukan hanya seorang penyanyi. Beliau adalah sebahagian dari masa lalu, sebahagian dari jiwa seni Malaysia yang tak terganti. Dalam satu pesanan akhir keluarga kepada media, mereka menulis, "Terima kasih kepada semua yang hadir, semua yang berdoa, semua yang pernah mencintai karya Abang Lothar. Kami tidak mampu membalas kasih kalian, tapi kami tahu roh beliau pasti tersenyum melihat betapa dia disayangi. Mohon teruskan mendoakan untuknya." Dan malam itu, selepas semua pulang, hujan turun perlahan di kota Kinabalu. Hujan yang lembut, seolah alam turut menangis. Di atas pusaranya, lilin-lilin masih menyala, bergetar di dalam angin, seakan menjawab nyanyian terakhirnya. Hidup ini indah, meskipun sementara, kerana kasih tidak pernah berakhir. Di penghujung kisah seorang seniman bernama Lothar P. Edwin Edin, dunia terasa sepi seketika. Seolah-olah seluruh langit Sabah turut menunduk memberi hormat kepada suara yang pernah memecah sunyi dengan keikhlasan. Di antara bunga putih dan lilin yang masih menyala di pusaranya, ada sesuatu yang tetap hidup. Gema suaranya, senyum lembutnya, dan semangat yang pernah menyatukan hati manusia melalui musik. Setiap kali lagu-lagunya dimainkan di radio, ada getaran halus yang menusuk ke dalam jiwa. Seolah-olah beliau masih di sana, berdiri di atas pentas kecil, dengan mikrofon di tangan, memejam mata, dan membiarkan kata-kata terakhirnya menyentuh dunia sekali lagi. Di pentas kehidupan, lampu memang sudah padam, tetapi gema itu masih berputar dalam ruang yang tak kelihatan. Ramai berkata masa akan menyembuhkan segalanya, namun bagi mereka yang pernah mengenali Lothar, masa tidak menghapus, ia hanya mengubah cara kenangan itu hidup. Dari senyuman menjadi doa, dari suara menjadi keheningan yang indah. Dan mungkin di suatu tempat jauh di antara bintang-bintang, Lothar sedang bernyanyi semula, bukan untuk dunia, tetapi untuk jiwa-jiwa yang pernah dia hiburkan. Di kota yang pernah menyaksikan langkahnya, setiap malam terasa sedikit lebih sunyi. Tapi di tengah kesunyian itu, ada satu melodi yang tetap berbisik, lembut, damai, dan penuh kasih. Hidup ini indah, meskipun sementara. Mungkin artis seperti beliau tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berpindah ke pentas yang lain, tempat di mana tiada lagi kesakitan,
tiada lagi penat, hanya ada cahaya, keheningan, dan musik yang abadi.